Assalamualaikum dan salam hormat. Amukan 5 penjenayah geng longkang yang nekat menyerang anggota polis bersenjatakan parang berakhir apabila 4 daripada mereka ditembak mati. Dalam kejadian 6.15 pagi itu, penjenayah terbabit dipercayai berjalan hampir 4 km di Sungai Sikaman menyusuri longkang besar bersebelahan dengan lebuhraya Silk sebelum terserempak dengan anggota polis. Disebabkan terdesak, mereka cuba menetak anggota polis berkenaan sebelum polis terpaksa melepaskan tembakan. Itu antara berita jenayah pilihan minggu ini dalam kalender jenayah edisi 28 Mei 2016. Saksikan. Kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun cedera di leher selepas dikelar bapanya di Kampung Tengah Kodiang, Kedah. Dalam kejadian 5.30 petang itu, ibu saudara suspek dengan isterinya baru tiba di rumah sebelum lelaki terbabit datang dan terus mengambil anaknya dan mengunci pintu menyebabkan mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, pemangku Asisten Komisioner Abdul Rahim Abdullah berkata, mereka kemudian terdengar mangsa menjerit sebelum suspek membuka pintu dalam keadaan dirinya turut cedera di dada sebelah kiri sebelum rebah. Menurutnya, isteri suspek kemudian mengambil anaknya dan membawanya ke Hospital Kangar untuk rawatan lanjut. Hasil siasatan mendapati suspek sudah seminggu mengalami kemurungan dan kurang selera makan. Suspek juga mempunyai rekod sakit mental dan pisau turut ditemui di lokasi kejadian. Seorang bekas perunding kewangan peribadi dihadapkan ke mahkamah atas 56 tuduhan melakukan pecah amanah membabitkan wang tunai berjumlah 5.45 juta ringgit. Tertuduh Jamaluddin Muhammad Jamil mengaku bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan kepadanya di hadapan Hakim Zamri Bakar. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan pecah amanah pelbagai skim pelaburan bank membabitkan seramai 33 mangsa dengan nilai serendah RM2,000 hingga RM700,000. Tertuduh melakukan perbuatan itu di Maybank Cawangan Bandar Baru Selayang bermula awal Januari 2013 hingga Jun 2015. Sindiket Along yang aktif sejak 2014 tumpas hasil serbuan yang dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman di sekitar Puchong dan Serdang. Serbuan Ops Vulture bermula 1 tengah hari itu menahan 13 individu berusia antara 22 hingga 32 tahun termasuk suami isteri. Siasatan mendapati sindiket ini menawarkan pinjaman wang maksimum hingga ratusan ribu ringgit kepada peminjamnya. Beberapa barang kes dirampas termasuk 9 kereta mewah, peti besi, kad bank serta wang tunai bernilai RM83,000. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Negeri merampas dadah jenis syabu dianggarkan bernilai RM500,000. Rampasan itu dibuat selepas seorang lelaki tempatan ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Pihaknya menahan suspek selepas mengecaki menyembunyikan dadah di dalam bagasinya. Pemeriksaan lanjut mendapati dadah berkenaan disimpan dalam bungkusan teh Cina dan diselitkan di pakaian yang dibawa suspek. Penganggur dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Georgetown selepas didapati bersalah membakar isterinya 3 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nordin Hassan menjatuhkan hukuman itu ke atas Chiam Nguang Huat selepas pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah dalam kes terbabit. Tertuduh didakwa membunuh isterinya Lai Siu Fong di hadapan 2 anak mereka dengan membakar mangsa di rumah di Taman Bayu Mutiara, Seberang Perai Tengah pada 24 Jun 2013. Tertuduh yang memakai kemeja merah kelihatan tenang sejurus hukuman gantung ke atasnya diputuskan mahkamah dan sempat mengangguk ke arah ahli keluarganya yang hadir. 3 lelaki dipercayai saki-baki ahli geng Kade yang aktif dalam rompakan bersenjata ditahan polis dalam 2 serbuan di Seri Alam dan Kota Tinggi. Tangkapan pertama membabitkan 2 lelaki berusia 26 dan 42 tahun di rumah di Kampung Tenang, Sungai Tiram, Seri Alam. Seorang lagi berusia 27 tahun ditahan di rumah di Kampung Makam, Kota Tinggi.
Dengan tangkapan 3 lelaki itu, 6 ahli geng Kadir ditangkap termasuk 3 yang ditahan tahun lalu. Polis masih memburu 3 lagi ahli geng terbabit. Bekas pemandu lori didenda RM10,000 selepas mengaku salah atas tuduhan memberi kenyataan bercanggah ketika menjadi saksi perbicaraan kes rasuah penguatkuasa Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD pada 2012. Hakim Datuk Habibah Muhammad Yusof menjatuhkan hukuman itu terhadap R. Alagendran dan memerintahkan tertuduh dipenjara 5 bulan jika gagal membayar denda. Dua beradik dan seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh atas tuduhan bersubahat dan melakukan cubaan membunuh seorang anggota komando April lalu. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Sazali Abdul Razak dan adiknya Muhammad Shahabuddin Abdul Razak mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Norma Ismail. Berdasarkan pertuduhan, dua beradik itu didakwa memukul Muhammad Daud Karim dengan niat menyebabkan kematian di sebuah rumah di Jalan Wira Utama, Taman Peruna, Sungai Udang jam 12.50 tengah malam 17 April lalu. Dalam pertuduhan berasingan, isteri kepada Sazali iaitu Nuraini Abdul Wazir turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan bersubahat melakukan kesalahan terbabit. Polis menembak mati 4 penjenayah dipercayai terbabit dalam jenayah samun di kawasan Sungai Sekamat, Kajang, Selangor pada 6.15 pagi. Sebelum kejadian, sekumpulan 5 suspek terbabit cuba memecah masuk banglo milik seorang jurutera di Taman Saujana Impian pada 3.15 pagi namun gagal selepas alat penggera berbunyi. Susulan itu, pemilik rumah bertindak menghubungi polis sebelum sepasukan anggota Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor digerakkan bagi memburu suspek. Polis mengesan 5 suspek berada di kawasan Sungai Sekamat sebelum mereka bertindak menyerang polis dengan menggunakan parang. Itu tadi antara paparan berita jenayah terpilih untuk minggu ini. Jika anda ingin dapatkan berita-berita menarik, terus ikuti kami di laman web harian Metro di www.hmetro.com.my dan juga berita bervideo di laman YouTube kami Metro TV. Dan ikuti kami juga di platform laman sosial seperti di Facebook, Twitter dan juga aplikasi HM Mobile dan juga HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.